Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar satu topik baru iaitu index number ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai nombor indeks. Okay, the first one we will study about index numbers and the second one is about composite index or composite indices. Okay, look at the first one, index number or nombor index. Okay, macam mana kita nak tentukan index number? How to determine and interpret the index number? Okay, the first one, an index number is a measurement that used to show the change of a quantity with respect to time. Jadi nombor indeks ni adalah satu pengukuran untuk menunjukkan perubahan terhadap sesuatu kuantiti terhadap masa. Okay, jadi kuantiti yang akan digunakan boleh contohnya adalah price, mass, production and others. Boleh jadi macam-macam kuantiti. Okay, jadi formula yang kita akan gunakan dalam index number adalah I equals to Q1 over Q0 times 100. Jadi di mana Q0 adalah kamu punya quantity at the base time. Q0 is always base time and Q1 is quantity at a specific time. Okay, contoh katakan sebagai satu quantity, ada satu quantity ni. Okay, kejap satu quantity ni pada Q quantity pada 2010 adalah 500. Quantity pada 2015 adalah pada 700. Jadi saya tanya, what is the index number of the quantity of the year 2015 based on 2010? Dengar tak perkataan base? Jadi 2010 akan jadi base, akan berada di bawah, dan 2015 akan jadi dia punya specific time, tahun yang diminta. Okey, tu contoh dia. Okay, nanti kita tengok contoh lagi. Okay, kemudian dia melibatkan price index. Price index ni sama juga formula I equals to P1 over P0 times 100. Jadi sebenarnya ni adalah formula yang sama. Cuma kan saya cakap tadi, quantity ni, contoh quantity adalah price, mass production and others. Jadi price juga dikenali sebagai quantity. Jadi kita boleh tukar terus daripada Q ni tukar kepada P. Masih lagi menggunakan konsep yang sama. Jadi P0 is price at the base time and P1 is the price at a specific time. Okay, look at example 1. The total number of a road accident in a country in the years 2011 and 2016 are 6877 and 7152 respectively. Calculate the index number for the total number of road accident in the country in the year 2016 by using the year 2011 as the base year. Jadi berdasarkan maklumat ni, dia cakap bilangan kemalangan yang berlaku di sebuah negara adalah pada tahun 2011 adalah 6877. Pada tahun 2016 adalah 7152. Dia tanya calculate the index number, nombor indeks bagi pada tahun berapa? 2016 base 2011. Jadi formula yang kita akan gunakan adalah, kita akan pakai formula apa? Kita pakai formula untuk A ni I. Kita akan pakai apa? Specific time kita nak pada tahun berapa? 2016. Jadi kita akan pakai I 2016 over base 2000 berapa? 2011. Jadi kat sini kita pakai Q. Okey, sebab apa pakai Q? Dia melibatkan kuantiti. Q 2016 bahagi dengan Q 2011 darab dengan 100. Jadi Q 2016, kuantiti pada tahun 2016 berapa? 7152. 7152 dibahagikan dengan 6877 darab dengan 100. Jadi nilai akhir yang kamu akan dapat bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 104. Jadi jawapannya adalah 104. Index number kemalangan yang berlaku di sebuah negara pada tahun 2016 base 2011 adalah 104. Jadi apa yang dimaksudkan tentang 104 ni? Okay, interpret the index number obtained. Jadi kalau 104 bermaksud dia telah berlaku peningkatan atau penambahan sebanyak 4%. Kalau 100% dia maintain, harga tu masih maintain. Kalau 104 dia meningkat 4%. Kalau contohlah sebagai 95, bermaksud dia telah kurang daripada 5 kan. Jadi telah, yang ni berlaku peningkatan 4%, yang ni telah berlaku penurunan sebanyak 5%. Okay, so logik lah. Pada 2011 harga dia dia punya kuantiti 6877. Pada 2016 meningkat kan. Jadi sebab tu dia meningkat sebanyak 4%. Okay, nanti kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, sekarang kita tengok untuk example number 2.
Okay, in the year 2014, Encik Samad bought a terrace house for 2,500. Okay, in the year 2018, the price of the terrace house increased to 300,000. Okay, calculate the price index for the terrace house in the year 2018 by using the year 2015 as the base year. So dia nak price index kan. Jadi dia nak 2000 berapa? Dia nak 2018, base 2014. Jadi formula yang kita akan gunakan adalah contoh A, kita pakai I. 2000 berapa dia nak? 2018 base 2014. Jadi kita pakai apa ni? Ini pakai price kan. So price 2018 over P 2014 darab dengan 100. Jadi kita masukkan nilai pada harga pada tahun 2018 berapa? 300,000. 300,000 dibahagikan dengan pada harga 2014 adalah 250,000. So darab dengan 100. Bila kamu substitute tekan kalkulator akan dapat nilai 120. Jadi apa ini maksudkan tentang 120 ni? Dia telah berlaku peningkatan sebanyak 20%. Jadi macam mana nak jawab how to interpret? Bermaksud kamu cakap je lah. The price of the terrace house increase by berapa? 20%. Kat sini korang tengok 120 kan? Bermaksud kalau 120 telah berlaku peningkatan sebanyak 20%. Seulang balik, kalau 100% dia masih kekal harganya. Kalau contohlah 85, bermaksud dia telah berlaku penurunan harga sebanyak 15%. Itu cara nak jawab kalau dia tanya soalan how to interpret the index number obtained. Okay, solving problems involving index number. So soalan ni melibatkan cara menyelesaikan masalah. Okay, so kita baca soalan dulu. Example yang ketiga, the price of a bottle of 5 kilo cooking oil in the year 2018 is RM23.20. Given its price index. Nampak tak soalan ni dia bagi price index. Tadi sebelum ni kita nak cari price index, tapi soalan ni dia dah bagi dah price index. In the year 2018 based on the year 2017 is 157.8. Calculate the price of bottle of 5 kilo cooking oil in the year 2017. Jadi formula yang kita gunakan sama juga, masih lagi index number kan. So kat sini kalau kamu lihat yang sebulat ni, dia apa nilai apa ni? Ni nilai pada tahun 2018. Yang ni nilai adalah price index price index 2018 base 2017. Kita ada dua maklumat. Kita nak cari satu maklumat lagi. Jadi formula yang kita gunakan adalah I 2000 berapa? I 2018 over dengan 2017. Bermaksud kat sini melibatkan price. Price 2018 bahagi dengan price 2017 darab dengan 100. Jadi kita nak maklum apa sebenarnya? Kita nak harga pada tahun 2017. Kita nak harga ni. Jadi automatik kita ada maklumat ini dan maklumat yang ini. Jadi tadi kan indeks dah bagi dah 157.8 dan harga pada tahun 2018 adalah RM23.20. Jadi kamu substitute saja dalam ni. Jadi nilai akhir yang kamu akan dapat apabila kamu pindah-pindah dekat sini, kamu akan dapat harga pada tahun 2017 adalah bersamaan dengan RM berapa? RM RM14.70. Okay? Okay. Next, look at example number 4. Based on the year 2014, the price index for the LRT fares between two towns in the year 2017 and 2020 are 150 and 187.5 respectively. Find the price index for the LRT fares in the year 2020 based on year 2017. Jadi kalau kamu perhatikan soalan ni melibatkan 3 tahun, di mana tahun yang digunakan adalah 2014, 2017 dan 2020. Jadi kalau kita melibatkan 3 tahun, kita kena pakai love method. Jadi maklumat yang diberikan adalah price index 2017 base 2014 adalah 150. Jadi kita tulis I 2017 base 2014 adalah 150. Kemudian apa lagi maklumat? I 2020 base 2014 adalah 187.5. Dia nak I 2020 base 2017. Jadi kalau melibatkan 3 tahun, senang saja. Apa yang perlu kamu buat adalah susun dulu. Memang 2000 berapa dulu? 2014, 2017, 2020. Dah susun buat bentuk love. 1, 2. Okey, bentuk love kan? Okey, so labelkan. Sini A, sini B, sini C. Okey, so kamu ada maklumat apa ni?
2017, 2014. So 2017, 2014. So nilai A nya adalah 150. 150. Jadi nilai apa lagi ada? Kamu ada 187.5 iaitu 2020 base 2014. Itu adalah nilai C kan? Sebab nilai C adalah 2020 base 2014. So CC adalah 187.5. Kemudian nak cari nilai B lah. B adalah 2020 base 2017. Yang inilah kamu nak cari. Jadi formula yang kita gunakan adalah A, B, 100, C. Jadi kita nak cari apa ni sebenarnya? Kita nak cari nilai B lah kan. So A kamu adalah 150, B 100, C kamu adalah 187.5. Jadi B kamu adalah 187.5 bahagi dengan 150. Jadi nilai yang kamu akan dapat adalah 125. Bermaksud I 2020 base 2017 adalah 125. So dapatlah jawapan. Okay, look at the next subtopic which is composite index. Okay, so how to determine and interpret composite index. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang index number. Subtopik yang kedua kita akan belajar tentang composite index. Jadi apa yang dimaksudkan tentang composite index? So a composite index is an average value for all index number. Okay, average value. So formula yang digunakan dalam composite index adalah I bar. Tadi biasa kamu tengok I saja kan? I bermaksud kamu punya price index. Ni adalah price index or index number. Okay, so yang ni adalah I bar. I bar digunakan untuk mencari composite index. Jadi formula untuk I bar adalah summation of I times W over summation of W. So I bar is the composite index. Summation I ni adalah index number for item I. W is weightage. Weightage adalah pemberat. Dan dibagikan dengan summation of weightage. Okay, weightage adalah pemberat. Okay, yang ketiga adalah the weightage of an item shows the importance of the item involved. Okay, the last one, the weightage can be represented by numbers, percentage, ratios, reading, bar chart or pie chart and others. So biasanya digunakan dalam peperiksaan dia melibatkan number. So biasanya nombor-nombor biasalah, katakan 2, 3, 4. Tapi kalau dia melibatkan percentage, mesti totalnya adalah 100%. Mungkin dari sini 20%, 40%. Contohlah ada A, B, C. 20, 40 dah 60 kan. So sini mesti 40%. Ni pemberat lah. Ni pemberat dalam nombor, ni pemberat dalam percentage, dan pemberat juga boleh dalam degree. Degree kalau ada kata dalam pie chart kan, sini dia buat macam ni, buat macam tu kan. Kata dia buat dalam bentuk degree. So total ni adalah 360 darjah. So pemberat dia mungkin sini 120, sini 130. Sini akan jadi berapa? 110. Okey, so total dia 360 kan. Jadi kalau akan tambah semua dekat 360. 122, 12, 13, 11 akan jadi 360. Okey. Terus setakat ni untuk composite index. Nanti kita akan tengok contoh-contoh macam nak selesaikan soalan melibatkan composite index. Example number 5. Okay, number 5, the table shows the price index and the weightage for 3 types of meat in the year 2019 based on the year 2015. Jadi soalan ni adalah jadual berikut menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 3 jenis daging pada tahun 2019 base pada tahun 2015. Jadi kalau kamu tengok jenis-jenis daging yang digunakan adalah ikan, ayam dan juga daging lembu. Okay, so dia berikan price index 2019 base 2015. So dia dah bagi dah 122, 110, 130. Dan weightage dia akan beri 532. Okay, so calculate the composite index for the meat in the year 2019 base 2015. Jadi kita akan gunakan formula apa? Kita akan guna formula pemberat lah. Formula composite index. So index number, composite index akan dapat I bar summation of I WI over dengan summation WI. Jadi summation adalah hasil tambah. Jadi kat sini kan, ni kamu punya I ni. Ni kamu punya I. Ni adalah I kamu. Ni adalah weightage kamu punya W. So kita label kat sini Sini adalah I, sini adalah W. Jadi macam mana nak selesaikan? So yang ni akan ada 122 darab dengan 5. Okey, tambah dengan 110 darab dengan 3. Tambah dengan 130 darab dengan 2. So kamu darab semua tu dan dibahagikan dengan pemberat. Pemberat ada berapa? Pemberat 532. So hasil tambah 532 akan dapat 10. Jadi hasil jawapannya kamu akan dapat 120.
So jawapan akhir adalah 120. Okay, last. How to solve problem involve index number and composite index. Okay, look at example 6. The table shows the price index and percentage for the sale of 4 car models. So maksudnya kat sini dia bagi price index, dia bagi percentage. Jadi percentage ni digunakan sebagai pemberat. Kan contoh-contoh pemberat yang digunakan boleh dalam bentuk nisbah, nombor, percentage dan juga degree. Jadi dalam soalan ni dia melibatkan percentage dan kamu tahu nilai percentage always 100. Okay, jadi soalan yang tanya, the composite index for the sale of car in the year 2019 base 2017 is 115.2. Find the value of P. Jadi P berada di mana? Kamu tahu kan dia pemberat. Jadi kan saya cakap totalnya adalah 100%. Jadi kalau nak cari kamu punya jawapan A, P adalah berapa? 100 tolaklah 25 tolak 30 tolak 35. Jadi jawapan P adalah berapa ni? 125 je akan dapat 10. So P bersamaan dengan 10. Yang tu je P. Okay, so kita tengok B. B dia kata apa pula? Find the value of Q. Okay, Q ni sebenarnya apa? Q ni berada di sini. Oh, rupanya dia nak cari nilai price index untuk B. Okay, so kamu tahu dia dah bagi dah dalam soalan tu adalah composite index sama dengan 115.2. Jadi kita guna sajalah formula. So formula yang kita gunakan adalah I bar bersamaan dengan berapa ni? Bersama dengan summation of IW over summation of W. So I bar yang nilai diberikan adalah 115.2. So sini akan dapat apa? 124 darab dengan 25. So kita sambil ni je lah, price index darab dengan pemberat. So dapatlah ini. Okay, teruskan sebab dia hasil tambah. Jadi tambah dengan Q darab dengan 10. Kan kita nak cari nilai Q kan. So Q darab dengan 10. Kemudian tambah dengan 116 darab dengan 30 tambah dengan 110 darab dengan 35. So dibahagikan dengan nilai pemberatnya adalah berapa? 100 kan? Okey, nilai pemberatnya adalah 100. So tulis je lah 100 kat sini. Okey, dah dapat dah 100. So kamu carilah nilai Q. Okey, kamu cari nilai Q bermaksud kamu yang ni darab dengan yang ni akan dapat berapa? So sini akan dapat 11520. Sini kamu akan dapat, kalau kamu tambah semua ni akan dapat 10430 tambah dengan 10Q. Jadi nilai Q yang kamu dapat adalah 10Q bersamaan dengan 11520 tolak 10430. 10Q bersamaan dengan 1090 bermakna Q bersamaan dengan 109. So bermaksud jawapan Q dekat sini adalah 109. Okey.